Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Hadirin serta warga Dewan yang dikasihi, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya. Maka pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi pagi ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023.
Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan Yang Mulia membuka gelanggang perbahasan pada pagi ini, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan dan akan mengendalikan persidangan pada pagi ini. Turut bersama kita adalah Puan Reni Azrina binti Abdul Rahman selaku penjaga masa. Seterusnya hadirin sidang Dewan yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam saringan 3 sidang 5 pada pagi ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Sarawak, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Abdul Hadi bin Meredan, Yang Berhormat Menteri Kedua Syahrizan bin Sarbini, Yang Berhormat Kenigia Uden Anak Ben selaku Menteri Ketiga, Yang Berhormat Menteri Keempat Mahendran Anak Laki Durai Sami, dan Yang Berhormat Lee Sing Kiat selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Kelantan diperkenalkan, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Siti Amira Atirah binti Abdullah, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Sik Huaigi, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Nurul Nadiah Cik Rahim, Yang Berhormat Pembangkang Keempat Cik Azizun binti Cik Mud Elias Mahmud, dan Yang Berhormat Santa Sarira Anak Perempuan Subramaniam selaku Pembahas Simpanan. Kumbang bertemu bunga pada hari ini. 5 kumbang, 5 bunga. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi pagi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Yang Berusaha Dr. Rusdi bin Maknur, Juri kedua Encik Suhaimi bin Ahmad, Juri ketiga Puan Salmah binti Abdul Murad, Juri keempat Puan Maznah binti Abdullah, dan Juri kelima Puan Sarimah binti Awang. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas, gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Maka hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini berbunyi, sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikaji semula. Sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikaji semula. Oleh itu, bagi memulakan sesi perbahasan pada pagi ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Abdul Hadi bin Meredan untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anjakan ke-9 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberikan penekanan terhadap penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam memperkasakan sekolah. Namun, kajian penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam memperkasakan sekolah oleh Puan Seri Hajah Halimah dan Chua Beng Eun pada tahun 2020 menunjukkan tahap penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dalam memperkasakan sekolah masih berada pada tahap minimum. Oleh itu, atas rasa penuh rasa tanggungjawab dalam mendidik anak bangsa, maka kami di Barisan Panjang Kerajaan tampil untuk membentangkan usul berbunyi, sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Terima kasih Arif Tuan di-Pertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, perwakilan pembangkang serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Terus kepada definisi literal dan konseptual meja kerajaan. Frasa sumbangan secara literal menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu adalah sesuatu yang diberikan sebagai bantuan atau sokongan. Manakala konseptual perdebatan pula kami takrifkan begini, iaitu sumbangan ini tidak terhad kepada dana dan kewangan sahaja. Malah kita ada sumbangan dari segi tenaga, kerja, buah fikiran dan komunikasi dua hala antara PIBG dan pihak sekolah. Seterusnya, frasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru mengikut Akta Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia 1996 mentakrifkan PIBG ditubuhkan di bawah semua sekolah kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru yang membina kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran
di sekolah. Beralih pula kepada frasa berikutnya, frasa dikaji semula. Secara literal, frasa dikaji semula adalah keadaan untuk menilai semula dan melakukan semak dan imbang terhadap sesuatu perkara. Manakala, ini yang perlu diberi perhatian oleh pihak pembangkang pada hari ini. Secara konseptual pula, apa yang hendak dikaji semula? Apa yang hendak dikaji semula di meja pencadang pada hari ini adalah Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru di bawah Akta Pendidikan 1996, Sub Peraturan 7/2 yang menggariskan 5 perkara utama. Pertama, untuk mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah bagi meningkatkan imej sekolah. Kedua, untuk membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan sekolah. Ketiga, untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pendidikan. Keempat pula, untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding antara satu sama lain dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka secara amnya. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah untuk berusaha menambah kewangan sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Namun ahli dewan yang bersidang kesemuanya, untuk menjadikan skop dan hala tuju perdebatan kita lebih berfokus, kami bersetuju untuk mengkaji semula perkara 1, 3 dan 4 sahaja. Kerana apa? Peranan ibu bapa dan guru terhadap perkara 1 dan 3, 4 belum mencapai tahap optimum untuk mengatasi masalah pertama, keciciran murid. Kedua, peningkatan akademik murid. Maka, apa rasional kami tidak bincangkan perkara 2 dan 5 dalam dewan perdebatan ini? Pertama, keadaan ini menunjukkan bahawa sumbangan PIBG daripada aspek dana kewangan sudah pun berada pada tahap yang baik, maka tidak perlu dikaji semula. Kedua, sumbangan dana disalurkan oleh pihak kerajaan itu sudah cukup untuk membuktikan. Contohnya, peranan kerajaan sedia ada kepada sekolah. Pertama, RM2.3 bilion untuk bina infrastruktur atau kemudahan telah diperuntukkan dalam bajet 2023. Sabar Muhammad, izinkan saya bentangkan dahulu definisi konseptual kami. Kedua, KPM mengesan sebanyak 830 sekolah untuk mengatasi masalah sekolah daif dalam teras KPM. Dan ketiga, kadar baharu RMT dan pemberian RMT secara bersasar. Justru kami tidak mahu bincang tentang sumbangan kewangan yang sudah pun menunjukkan sumbangan PIBG ini. Maka 1, 3 dan 4 yang belum pun mencapai tahap optimum itu yang perlu dibincangkan dalam dewan perdebatan dan perlu untuk dikaji semula. Maka beban bukti yang perlu digalas oleh pihak pembangkang pada hari ini, anda cuma perlu nafikan kes dan pembawaan di meja kerajaan. Maka hadirin yang dihormati sekalian, sudah tiba masanya PIBG dikaji semula atas rasional. Kami melihat kepada sumbangan PIBG yang belum optimum dalam memenuhi hasrat Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Maka, bertindak selaku yang pertama pada hari ini, saya akan berbincang tentang tahap penglibatan ibu bapa dalam mengatasi isu keciciran murid. Yang kedua pula akan tampil membincangkan tentang tahap penglibatan ibu bapa dan isu peningkatan akademik. Yang ketiga akan membidas hujah-hujah pihak pembangkang dan seterusnya keempat menjawab soalan spontan dan membuat sesi penggulungan. Ya, sebelum itu dipersilakan. Ya Muhammad, apakah jaminan bahawa segala kewangan yang diberikan dalam bajet itu akan digunakan secara telus untuk mengatasi masalah sekolah daif dan sebagainya? Respon? Yang berhormat, kami sudah katakan, kami tidak ingin bincangkan tentang masalah dana kewangan. Dan persoalan ini tidak ada kaitan pun. Kami tidak memberikan sebarang jaminan untuk menunjukkan keadaan ini. Maka tidak perlu dijawab. Hadirin yang dihormati sekalian, hujah pertama barisan kerajaan pada hari ini ialah tahap penglibatan ibu bapa dalam isu keciciran. Yang berhormat, Datuk Seri Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, telah tampil dengan 7 nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia yang membincangkan satu teras daripada 7 itu menyebut tentang masalah keciciran murid. Seramai 175,304 kanak-kanak di hujung usia persekolahan sekolah rendah di Malaysia dilaporkan tidak mahir membaca. Manakala 1.1 juta rakyat Malaysia masih tidak mempunyai kemahiran literasi. Kedua,
purata keciciran SPM berdasarkan trend keciciran SPM. Jumlah murid yang mendaftar tetapi tidak hadir serta gagal mendapatkan sijil sekitar 18%, iaitu dalam lingkungan 60,000 sehingga 80,000 berdasarkan pendaftaran murid. Dan ketiga, laporan keciciran prasekolah tahun 4 hingga 6 tahun tidak menjalani pembelajaran sebelum masuk tahun 1 menunjukkan sebanyak 286,861 orang pada tahun 2021. Ini menunjukkan bagaimana penglibatan ibu bapa ini dalam menyedarkan dan menghadirkan anak sekolah pada tahap yang rendah. Dan saya buktikan bagaimana pengaruh sosioekonomi keluarga terhadap keciciran pelajar-pelajar kajian KES di daerah Kuala Muda Kedah. Meneliti faktor sosioekonomi keluarga dan komitmen ibu bapa terhadap keciciran murid. Mendapati komitmen ibu bapa adalah kurang. Dan ini menyebabkan 13,97% murid sekolah di bawah Kuala Muda Kedah mengalami keciciran. Inilah yang kami maksudkan dalam Dewan Perdebatan hadirin sekalian. Bagaimana kami menilai pada hari ini sumbangan yang dilakukan oleh PIBG ini masih lagi belum mencapai tahap yang optimum. Terutamanya dalam menyelesaikan masalah keciciran murid dan juga masalah akademik. Jadi sebab itu kita perlu kaji semula perkara 1, 3 dan 4 yang termaktub dalam perlembagaan PIBG ini yang berhormat. Jadi saya mohon nanti yang berhormat pembangkang-pembangkang di seberang sana peka dengan tuntutan perdebatan. Anda perlu nafikan kes yang kami bawa. Dengan itu sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Sekian, mohon untuk usul diterima. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas usul dan juga hujah yang telah dikemukakan sebentar tadi. Pada seterusnya, sidang Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang Siti Amirah Atirah binti Abdullah untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Mendukung aspirasi sistem pendidikan negara, anjakan ke-9 yang ingin untuk terus mempereratkan hubungan antara ibu bapa dan guru ibarat irama dan lagu yang tak dapat dipisah-pisahkan. Maka pada hari ini dengan melihat situasi semasa, betapa eratnya hubungan ibu bapa dan guru yang sudah mampu untuk memenuhi keperluan semasa, maka kami di meja pembangkang tampil dengan premis alternatif belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikaji semula. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Barisan Kerajaan Barisan Pembangkang. Sidang Dewan sekalian, Assalamualaikum, salam persidangan, salam perdebatan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua memulakan rentak sebagai Ketua Pembangkang. Saya akan menunjukkan apakah masalah-masalah yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seawal bangkitnya yang pertama itu tadi. Banyak sangat masalahnya hari ini Tuan Yang di-Pertua. Pertama, kita lihat pada hari ini dari segi pendefinisian konsep. Kata mereka, pada hari ini kita tidak mahu melihat dari segi kewangan kerana masalah sekolah daif sudah selesai. Saya kira ini cukuplah satu dosa yang cukup besar yang telah dilakukan oleh meja kerajaan. Kerana apa? Jika masalah ini sudah selesai, mengapa dalam bajet 2023 yang baru sahaja dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memperuntukkan 70.7 juta untuk membaiki sekolah daif. Kenapa mereka tidak mahu bincangkan? Itu permasalahan pertama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerajaan pada hari ini tidak mahu bercerita tentang aspek kewangan kerana apa? Kerana mereka takut untuk bertemu kami secara bersemuka. Itu masalah yang pertama. Kemudian pada hari ini mereka kata, kita hanya mahu bincangkan perkara 1, 3 dan 4 kerana perkara-perkara ini belum mencapai optimumnya lagi. Masalahnya sekarang, daripada awal penghujan sehingga terduduknya yang pertama itu,
Mereka belum bercerita optimum yang bagaimana yang mereka ingin lihat. Itu masalahnya. Apa kayu ukur yang mereka Keselaluan yang pegang berhormat. sehingga mereka kata yang ini sudah capai yang optimum, yang ini belum mencapai. Itu masalah mereka. Mereka sepatutnya buktikan kepada kita perkara ini sudah capai optimum, tak boleh bincang. Yang ini belum capai optimum, perlu bincang. Tunjukkan fakta kes. Itu masalah yang pertama. Penipuan yang kedua. Tuan Yang di-Pertua, Yang kemudian berhormat, saya Izin teruskan laluan. lagi. Pada hari ini, mereka bercerita bahawa kerajaan telah mempunyai sumbangan dana yang banyak, adanya RMT secara bersasar dan sebagainya. Namun saya tanya, apa jaminan bajet semua ini akan digunakan secara telus untuk mengatasi masalah ini? Tidak mampu dijawab. Mohon yang kedua menjawab soalan ini. Jika benar masalah ini sudah selesai, kenapa dalam bajet kita masih mempunyai peruntukan yang besar untuk sekolah-sekolah daif dan juga kemiskinan? Jika benda ini sudah selesai, sepastinya kerajaan Malaysia tidak akan memperuntukkan jumlah yang besar dalam bajet 2023. Perlu mereka buktikan. Itu masalah mereka. Tuan Yang di-Pertua, kemudian pada hari ini kata mereka, beban bukti pada hari ini yang mereka galaskan kepada kami perlu menafikan kes mereka. Baiklah, sekejap lagi saya akan tunjukkan dalam penghujaan. Dan saya akan nafikan semuanya yang mereka cerita sebentar tadi. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, optimum kami maksudkan adalah tahap keterlibatan ibu bapa dalam forum, berunding, komunikasi dua hala dengan sekolah tinggi. Respon? Itulah masalahnya. Itu kerja yang pertama. Kenapa pertama tidak melakukan tugasnya? Saya hanya mengatakan apakah kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Bangkit yang ketiga itu mahu menutupi kesalahan yang pertama. Masalah betul pihak kerajaan pada hari ini. Sehingga kan mahu menggelapkan sisi-sisi baik persatuan ibu bapa dan guru. Sila duduk dulu Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, kemudian pada hari ini mereka bercerita tentang masalah literasi dan numerasi. Kemudian mereka bawa kes di Kuala Muda, Kedah. Tuan Yang Pertua, hari ini kita bercerita tentang persatuan ibu bapa dan guru. Setiap sekolah mempunyai persatuan ibu bapa dan guru yang tersendiri. Kenapa anda ingin membawakan kes di Kuala Muda, Kedah? Kuala Muda, Kedah itu satu kawasan yang cukup luas, Tuan Yang Pertua. Sedangkan PIBG ini kita fokuskan kepada setiap sekolah. Di Kuala Muda, Kedah ada berapa buah sekolah? Anda perlu menunjukkan bukti di setiap sekolah tersebut. Bukannya menunjukkan secara keseluruhan. Kerana apa? Setakat hari ini kita belum ada satu laporan yang dihantar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia tentang PIBG di sekolah masing-masing. Jadi bagaimana mereka mendapat data tersebut? Saya meraguinya Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, pada hari ini kami di meja pembangkang, kami akan tunjukkan belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikaji semula. Di mana kami akan bercerita begini. Kami akan tunjukkan apakah sebenarnya objektif penubuhan PIBG. Kami akan tunjukkan yang kedua, apakah keperluan semasa di sekolah. Sehingga kan kami katakan belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ini perlu untuk dikaji semula. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya selaku yang pertama akan bercerita tentang bukti-bukti keberjayaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dari segi komunikasi lokaliti dan juga kebajikan pelajar. Manakala bangkit yang kedua akan bercerita dari segi kewangan dan juga infrastruktur. Kenapa kami fokuskan kepada empat ini? Kerana empat inilah sebenarnya objektif penubuhan PIBG di sekolah. Jika kami mampu untuk buktikan bahawa objektif ini memenuhi keperluan di sekolah, maka jelas keberjayaan PIBG dan tidak perlu untuk dikaji semula. Baiklah, kita lihat pada yang pertama. Fakta kes yang saya bawakan. Kita perlu faham, objektif penubuhan PIBG adalah untuk meningkatkan komunikasi lokaliti, mempereratkan hubungan ibu bapa dan guru. Kemudian kita lihat apa keperluan di sekolah. Saya sedih apabila bercerita tentang ini kerana isu ini dekat di hati saya. Di mana telah berlaku banjir besar pada 2014 di Sekolah Menengah Kebangsaan Manik Urai, Kelantan. Apa yang terjadi? Habis infrastruktur rosak. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh PIBG untuk memenuhi objektifnya. Datang, hadir PIBG, ibu bapa dan guru, memberikan sumbangan dari segi tenaga dan kewangan seperti yang dicakap oleh Perdana Menteri kita. Menolong sekolah tersebut, membeli meja dan juga peralatan baru. Maka Tuan
Jelas di sini saya tunjukkan keberjayaan PIBG yang sedia ada ini telah memenuhi matlamat penubuhannya dan berjaya memenuhi keperluan semasa sekolah. Baiklah, yang kedua, saya tunjukkan pula dari segi kebajikan pelajar. Kita sedar PIBG ini ada untuk membantu kebajikan pelajar. Okey, jadi saya tunjukkan fakta kes yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja, di mana pelajar golongan B40 tidak mampu untuk mengikuti kelas tambahan luar kerana masalah kewangan. Apa yang dilakukan oleh PIBG sekolah mereka? PIBG hadir dan telah melantik beberapa orang tutor luar untuk mengajar kelas tambahan di sekolah. Apa yang menjadi impaknya? Nombor 1 STPM pada tahun 2022 dan boleh dibelik dalam harian Metro Ogos 2022 menunjukkan kami tidak menipu. Ini benda benar. Kami tunjukkan betapa PIBG ini telah memenuhi matlamat dan objektif penubuhannya dan memenuhi keperluan sekolah. Maka jelas pada hari ini kami buktikan belum tiba masanya sumbangan PIBG dikaji semula melihat kepada keberjayaannya memenuhi keperluan dan objektifnya. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Baiklah, ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kedua Shahrizan bin Sarbini untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, sahabat-sahabat karib di perwakilan kerajaan, kenalan-kenalan bunga di meja pembangkang, seterusnya warga Dewan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bersidang pada hari yang berbahagia. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Sebentar tadi telah bangkit Ketua Pembangkang yang cantik. Telah pun menyatakan pendirian mereka, kononnya mereka tidak percaya dengan gagasan usul Perdana Menteri saya. Sudah tiba masanya sumbangan PIBG dikaji semula. Beliau hadir dengan premis mereka, belum tiba masanya sumbangan PIBG dikaji semula. Kalau belum tiba masanya, nyatakanlah bila hendak mengkaji semula. Mesti ada jeda masanya. Pertama. Yang kedua, bangkit-bangkit saja baru saja saya nak jatuh cinta, rupa-rupanya pemfitnah mereka pada hari ini. Mereka fitnah Perdana Menteri saya menyatakan bahawa masalah daif, sekolah daif sudah selesai. Bangun-bangun jadi pemfitnah. Ini adalah peranan kerajaan pusat, bukannya peranan PIBG. Apa yang kami tunjukkan pada hari ini Tuan Yang Dipertua, pihak pembangkang sepatutnya peka bahawa kami hendak mengkaji semula perlembagaan yang menggariskan 5 perkara. Kami hendak kaji perkara 1, perkara 3 dan perkara 5 sahaja. Kenapa kami tak nak kaji perkara 2 dan perkara 4? Kerana kami percaya PIBG sudah pun memainkan peranan mereka untuk mendapatkan dana dan membantu menyediakan infrastruktur yang kondusif kepada sekolah. Mengapa kita hendak kaji perkara yang sudah berjaya? Justru kami hendak mengkaji perkara 1 berkenaan dengan forum PIBG. Kami hendak mengkaji tentang perkara 3 berkenaan pertukaran fikiran PIBG dengan 1, 3 dan 4 kan? 1, 3 iaitu pertukaran fikiran di antara PIBG dengan pihak sekolah. Dan perkara yang keempat iaitu rundingan di antara pihak PIBG dengan pihak sekolah. Setakat manakah forum pertukaran fikiran ini dan juga rundingan ini boleh membantu dan mengoptimumkan peranan PIBG untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan masalah keciciran murid dan juga isu pencapaian akademik sekolah. Perkara ini yang perlu mereka fahami. Mengapa kami hendak bercakap tentang perkara yang sudah berjaya? Apa yang mereka tunjukkan pada hari ini perkara yang tak perlu dikaji semula. Kerana PIBG memang dari dulu lagi dapat bantuan daripada kerajaan, daripada NGO, daripada YB untuk dana, buat surau, buat kowe kata mereka semalam, kemudian adakan bas sekolah. Jadi ini bermakna tidak perlu kita bincangkan tentang dana dan kewangan kerana PIBG memang hebat dalam mencari dana. Tetapi persoalan yang kami timbulkan, kita perlu kaji semula bahawa peranan PIBG dari sudut forum, pertukaran fikiran pendapat dan juga rundingan setakat mana mampu untuk mengoptimumkan peranan PIBG membantu pihak sekolah menangani isu keciciran murid dan isu pencapaian akademik. Duduk dulu Yang Berhormat. Seterusnya, saya akan lakukan bidasan terhadap apa yang telah diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang sebentar
tadi. Beliau ada mengatakan bahawa kami pada hari ini sudah pun menunjukkan berkenaan dengan peruntukan sekolah daib sudah pun ada, kata mereka. Ini mereka bersifat tamak. Mereka nak kami samakan peranan PIBG sama seperti peranan kerajaan persekutuan. Mana boleh, sebab kami percaya peranan PIBG terhad bidang kuasanya. Justru kami bercakap dari setakat manakah pertukaran fikiran pendapat, forum dan juga rundingan PIBG di peringkat sekolah itu tidak terhenti di dalam sekolah saja. Kami mahu ia mampu untuk dibawa di luar pagar sekolah dan memberi impak kepada masyarakat untuk membantu sekolah menangani isu keciciran murid dan isu pencapaian akademik. Itu sahaja. Kenapa mereka hendak kami tunjukkan beban yang berat kepada PIBG. Nak samakan seperti kerajaan pusat. Selesaikan masalah sekolah daif. Biarlah kerajaan salurkan dana. Kenapa nak letakkan beban kepada PIBG? Silakan Nadia. Yang berhormat, hari ini kalau ada kata hendak mengecilkan skop kerana perkara itu sudah berjaya, ada perlu buktikan ia berjaya. Dan yang kedua, hari ini bila perlu dikaji semula bukan persoalan perdebatan. Saya tuntut saya ke anda yang mengkecilkan skop, anda yang nak bercakap tentang kewangan sahaja. Sampai celahan yang pertama tadi, bertanya apa jaminan anda dana itu akan disalurkan dengan telus. Tiba-tiba nak tuntut kami jadi SPRM pula pada hari ini. Nak nilai dana itu telus ataupun tidak. Itu celahan yang pertama bertanya seawal bangkitnya Perdana Menteri sebentar tadi. Yang kedua, anda yang telah membantu kami untuk menunjukkan betapa tidak perlunya kita berbincang tentang kewangan kerana mereka sudah salurkan kepada kita bukti bahawa dana itu telah pun dibelanjakan dengan baik oleh pihak PIBG sekolah-sekolah di Malaysia. Hujah yang pertama yang perlu untuk saya bidas pada hari ini. Beliau bercakap tentang sekolah di Kuala Muda. Kononnya kami tidak menyenaraikan sekolah. Sedangkan fakta itu adalah kajian tentang seluruh sekolah di Kuala Muda. Setiap sekolah ada PIBG-nya. Jadi sebab itulah beliau rangkumkan masa 8 minit je yang berhormat. Nak cakap pasal berpuluh sekolah di Kuala Muda tak habis sehari. Yang kedua, bercakap tentang sekolah di Manik Urai Kelantan. PIBG datang, hadir, bantu hulurkan kerusi rosak dan bantu baiki meja dan seumpamanya. Alhamdulillah. Sebab itulah kami tak nak bincangkan tentang peranan PIBG disalurkan dana dan juga infrastruktur yang kondusif kepada sekolah. Sebab mereka sudah berjaya. Cuma perkara 1, 3 dan 4 berkenaan dengan forum ibu bapa tentang pertukaran fikiran pendapat PIBG dan sekolah dan rundingan pihak sekolah dengan PIBG. 3 perkara ini masih lagi belum menampakkan impak yang optimum untuk membantu sekolah menangani isu keciciran murid yang masih lagi isu besar dan juga isu pencapaian akademik. Selesai sesi bidasan saya. Maka saya tegaskan sekali lagi di perwakilan kerajaan pada hari ini, kami percaya sudah tiba masanya sumbangan Persatuan PIBG dan guru dikaji semula di atas rasional melihat kepada sumbangan PIBG yang belum optimum dalam memenuhi hasrat perlembagaan PIBG perkara 1, 3 dan 4. Kita teruskan pada hujah kedua kami di perwakilan kerajaan. Hari ini kita melihat susulan pengumuman Menteri Kanan Pendidikan tentang pemansuhan UPSR, ada ibu bapa yang menarik lafaz lega. Namun ada ibu bapa yang mula mengeluh apabila PBD diperkenalkan. Kita lihat ramai ibu bapa yang masih keliru dengan elemen-elemen yang diperkenalkan dalam pentaksiran bilik darjah, cara pelaksanaannya dan secara tidak langsung perkara ini menimbulkan kerisauan terhadap perkembangan anak-anak di sekolah. Sehingga menurut laporan berita harian pada 2 Mac 2022, terdapat ibu bapa daripada sekolah jenis kebangsaan menghantar memorandum bantahan berkenaan dengan pelaksanaan PBD supaya UPSR dibawa semula. Justru di sini apakah peranan of forum ibu bapa, peranan pertukaran fikiran dan juga rundingan dalam perlembagaan 1, 3 dan 4 itu melalui PIBG untuk menyelesaikan ataupun memahamkan ibu bapa yang lain tentang PBD. Ini yang kami persoalkan untuk membantu ibu bapa di luar sana faham betapa pentingnya PBD ini. Yang kedua, kita melihat Majlis PIBG Kesatuan Guru menolak PPSMI, Majlis Pemufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP tidak bersetuju terhadap cadangan memperkenalkan semula PDP Sains dan Matematik. Jadi apakah peranan PIBG di sini? Adalah untuk menjadikan ruang forum
ruang pertukaran fikiran pendapat dan ruang rundingan itu untuk memahamkan masyarakat khususnya ibu bapa betapa pentingnya sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Ini yang kami katakan. Kita kaji semula perkara 1, 3 dan 4 untuk kebaikan tentang duit belakang cerita. Sebab PIBG memang hebat mencari duit. Sebab itu mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan pada Yang Berhormat Menteri Kedua. Baiklah, sidang Dewan yang dimuliakan, seterusnya Dewan ingin mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Kedua, Si Huaigi untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Di-Pertua, Barisan Rakan Pembangkang, Barisan Kerajaan, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Salam persidangan saya titipkan buat kesemuanya. Tuan Yang Di-Pertua, usul pada hari ini tetap sama. Sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Selaku Menteri Kedua di Barisan Pembangkang pada hari ini, kami terus membangkang usul atas rasional melihat kepada status quo matlamat dan objektif PIBG sudah mencukupi untuk menyumbang kepada keperluan asas sekolah. Tuan Yang Di-Pertua, selaku pembangkang kedua pada hari ini, saya akan melakukan 2 kerja utama. Yang pertama, saya akan membidas hujah Menteri Kedua diikuti hujah perdana di pihak kerajaan. Kedua, saya akan mengemukakan 1 hujah baru untuk meneruskan rentak belakangan di meja pembangkang. Baiklah, Tuan. Terlebih dahulu, mari kita lihat pertikaian-pertikaian cuba dibangkitkan di meja kerajaan sebentar tadi. Kata Timbalan Ketua Perdana Menteri, PIBG sudah dibelanja dengan untuk kewangan. Jika benar, pasti masalah sekolah daif dah selesai. Tapi Malaysia masih ada masalah 7,000 sekolah daif berada di skala 6. Seterusnya, masih tidak tahu bagaimana mereka mengukur sumbangan 1, 3 dan 4 mencapai tahap optimum. Seterusnya, mereka sepatut tunjukkan supaya kami percaya kalau persepsi anda semata-mata ini hanya satu kesilapan besar. Kata mereka, PIBG hebat mencari duit, habis isu sekolah daif menjadi tumpuan utama bajet 2023. Tidak dijawab, buktikan. Keadaan dikaji semula itu cukup kabur di jabatan. Mereka tak buktikan apakah yang mereka katakan keperluan begitu kabur untuk dibahaskan pada hari ini. Laluan. Silakan. Yang berhormat, anda perlu faham dalam isu sekolah daif, apa yang boleh dilakukan oleh PIBG adalah terhad sebab isu ini adalah kepada pihak sekolah. Sebab itu kami tak nak bincangkan saluran dana daripada pihak kerajaan. Okey, Yang Berhormat, anda kata PIBG telah berjaya menyelesaikan masalah dana ini, maka tidak akan timbullah untuk kaji semula telah hadirnya PIBG untuk membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan mana-mana bahagian berkaitan dana. Bukan keseluruhan, namun masih ada sumbangan PIBG dalam membantu sekolah daif. Sila duduk Yang Berhormat. Saya teruskan dengan hujah kedua daripada meja kerajaan, iaitu dengan hujahnya dengan masalah yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini berkaitan dengan PBD. Katanya ibu bapa keliru, risau perkembangan anak di sekolah. Mereka kata memorandum batahan telah dikeluarkan bagi menyuarakan permasalahan ini dan meletakkan ini kepada masalah PIBG itu. Okey, saya nyatakan begini Yang Berhormat. Bidang saya cukup jelas. Kita sedia maklum, di sekolah kita mempunyai pelbagai saluran untuk memastikan ibu bapa faham apa yang berlaku di sekolah. Kita ada menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp dengan izin Di-Pertua untuk menyampaikan maklumat perkembangan anak-anak murid di sekolah. Setiap guru kelas akan memberikan maklumat terperinci tentang pencapaian, apakah tahap yang anak-anak mereka dapatkan. Seterusnya Yang Berhormat, kita juga ada mesyuarat ibu bapa dan guru. Pada masa itu, ibu bapa boleh menyuarakan kerisauan mereka berkaitan dengan masa depan anak-anak mereka. Malahan semasa laporan penyerahan keputusan peperiksaan yang kita lakukan untuk ujian baru terkini pada 16 Mac telah menunjukkan bahawa Persatuan Ibu Bapa dan Guru dengan kerjasama guru melibatkan ibu bapa boleh menyelesaikan masalah tentang kekeliruan ini. Walaupun bukan 1%, namun ibu bapa boleh jelas tentang perkara ini. Sila duduk dulu Yang Berhormat. Terus dengan bidasan untuk hujah perdana di meja kerajaan pada hari ini yang mengatakan bahawa Persatuan Ibu Bapa dan Guru ini mengatasi masalah keciciran murid. Tidak mampu mengatasi masalah keciciran murid. Okey, dalam hujah ini beliau mengatakan tentang sosioekonomi, tentang kemiskinan, tentang keciciran. Yang Berhormat,
di sekolah telah dilaksanakan program ziarah cakna. Program ziarah cakna ini melibatkan ibu bapa dengan guru ke rumah pelajar untuk mengetahui mengapa tidak hadir, adakah perlukan bantuan, adakah sakit dan sebagainya. Maka program sebegini memerlukan kerjasama persatuan ibu bapa dan guru bagi menyelesaikan masalah keciciran. Jika berkaitan dengan sosioekonomi, tidak boleh tuntutlah persatuan ibu bapa dan guru itu menampung keseluruhan pembelajaran anak-anak. Namun, guru-guru di sekolah, persatuan ibu bapa menyediakan bakul rezeki. Bakul rezeki ini adanya beras, adanya beberapa keperluan hidup yang lain. Boleh membantu serba sedikit. Bermaksud, sumbangan ibu bapa dan guru telah menjamin sedikitlah kelangsungan hidup murid-murid yang miskin ini. Maka saya fikir, persatuan ibu bapa dan guru ini telah pun menjalankan fungsi mereka berdasarkan Akta Pendidikan 1956 menyatakan memberikan sumbangan dari segi kewangan dan sebagainya. Sila duduk yang berhormat. Saya teruskan dengan penghujahan kedua di meja pembangkang yang berkata kuncikan PIBG yang sedia ada sekarang ini sudah cukup dari segi kewangan dan infrastruktur untuk membantu sekolah pada masa kini. Tuan Yang di-Pertua, bangkitnya yang pertama dan kedua menuntut perbincangan pada hari ini, kata mereka tidak perlu bincang kelengkapan dan juga kewangan. Yang di-Pertua, kita mesti sedia maklum, kita tidak boleh menuntut kebaikan PIBG ini dengan membincangkan perkara-perkara lain. Perkara-perkara lain juga penting. 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dibincangkan di Dewan ini kerana kita melihat banyak kelompongan-kelompongan dalam kelima-lima perkara ini. Maka, Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan. Sila duduk yang berhormat. Saya teruskan dalam Akta Pendidikan 1996. Menggariskan salah satu fungsi utama PIBG adalah menambahkan sumber kewangan bagi menambah dan meningkatkan kemudahan sekolah. Oleh hal yang demikian, menerusi hujah ini akan saya buktikan keberjayaan aktiviti PIBG dengan melihat sumbangan PIBG terhadap sekolah. Sekaligus akan menyokong usul pada hari ini, membangkang usul pada hari ini agar belum tiba masanya sumbangan persatuan PIBG dan guru ini dikaji semula. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil contoh sekolah saya sendiri, SMJK Yuk Choi di Ipoh Perak yang sebelum ini saya berada di sana. Sekolah ini hasil daripada gabungan ibu bapa dan guru serta lembaga pengurus sekolah di sana telah berjaya menyediakan 16 papan pintar. 16 papan pintar ini merupakan infrastruktur terkini yang paling canggih yang boleh kita gunakan untuk pengajaran. Dengan adanya inisiatif begini, mengumpulkan dana daripada orang ramai, daripada alumni sekolah, lembaga pengurus sekolah dan guru-guru sendiri menyumbang untuk membangunkan infrastruktur sekolah. Maka peranan PIBG sebenarnya pada hari ini sudah pun terjawab kerana mereka menjalankan fungsi sebagaimana yang terpaktub dalam Akta Pendidikan Negara kita. Tidak berhenti di situ sahaja yang berhormat. Kita juga, sekolah saya ini juga telah menyediakan Dewan Serbaguna untuk kegunaan pelajar. Apakah guna Dewan ini? Untuk latihan, untuk peperiksaan, untuk disewa bagi meningkatkan lagi kemudahan yang ada di sekolah. Maka Tuan di-Pertua, inilah saya katakan bahawa sumbangan PIBG dan guru yang sedia ada ini telah membuktikan keberjayaan PIBG dalam melaksanakan tugasnya. Sekaligus tidak perlu lagi untuk dikaji kerana belum tiba masanya. Yang berhormat, jika hendak mengkaji PIBG ini, saya cadangkan yang berhormat kajilah aduan-aduan lain yang berada dalam KPM kerana di sana lebih banyak masalah untuk kesejahteraan pendidikan kita. Maka di akhir penghujahan saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan pembangkang sebentar tadi. Baiklah, sidang Dewan nampaknya usul perbahasan semakin hangat dan rancak dibahaskan. Saya sedikit gusar bimbang Dewan ini runtuh silingnya. Baiklah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Persilakan Yang Berhormat Kenny Giaudin Anak Ben. Tuan Yang di-Pertua, selaku seorang guru di pedalaman Sarawak, saya turut berkongsi aspirasi dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kita ingin memaksimumkan potensi murid kerana kita tidak boleh memandang rendah atau meninggalkan mana-mana entiti dalam Dewan Perdebatan demi kelangsungan pendidikan kita. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya warga Dewan yang saya muliakan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk terus memberi respon kepada kes perwakilan pembangkang pada hari ini.
Pertikaian paling agung di meja perwakilan pembangkang hari ini adalah berkaitan dengan isu dana kewangan. Di perwakilan kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah menjelaskan apakah rasional dan kewajaran perdebatan hari ini tidak membincangkan dalam perlembagaan kedua dan kelima yang berbincang tentang kewangan. Kerana dua perkara. Pertama, tahap kewangan dan bantuan dana daripada PIBG ini sudah berada pada tahap yang baik. Ini turut dibuktikan dalam penghujahan mereka. Di Kelantan, bagaimana dana diberikan, bantuan diberikan. Bagaimana pula di Perak, dana diberikan, bantuan diberikan sehingga adanya dewan. Itu keadaan pertama. Kedua, kerana suntikan dana turut diberikan oleh pihak kerajaan, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah tidak timbul isu jaminan untuk dana-dana ini menyelesaikan sekolah daif. Sebab itu bukan tuntutan perdebatan. Anda tidak boleh bermain dengan jaminan dalam Dewan Perdebatan. Itu bukan tugas kita sebagai manusia biasa. Kita serahkan kepada mekanisme kawalan SPRM untuk mengkaji dan untuk menyiasat sekiranya berlaku ketidaktelusan dalam penyaluran dana ini. Kerana anda perlu faham, penyaluran dana daripada pihak kerajaan untuk sekolah daif bukan melalui PIBG. Perbincangan hari ini adalah sumbangan PIBG perlu dikaji semula atau tidak. Pembawaan perwakilan kerajaan adalah sumbangan dari aspek buah fikiran, forum dan komunikasi, dua hala. Itu yang gagal ditunjukkan oleh perwakilan pembangkang dalam Dewan Perdebatan. Pertikaian agung kedua oleh Ketua Pembangkang yang cantik ini juga adalah tentang optimum yang bagaimana. Apabila saya asak dalam izin laluan, beliau pula tidak menjawab keadaan optimum yang saya tunjukkan. Sebab itu, dalam penghujahan pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, keadaan yang tidak optimum di meja perwakilan kerajaan adalah keterlibatan ibu bapa terhadap komunikasi dua hala dari aspek keciciran murid. Kami tunjukkan kepada anda bagaimana isu yang berlaku di Kuala Muda Kedah ini. Dalam Kuala Muda Kedah yang banyak-banyak sekolah ini, hanya 13.95% sahaja tahap keterlibatan ibu bapa untuk menyelesaikan isu keciciran murid ini. Ini keadaan optimum atau tidak? Mana lagi 80 lebih peratus, Tuan Yang di-Pertua? Ini tidak mampu disangkal oleh perwakilan pembangkang dalam Dewan Perdebatan. Sebab itulah sebenarnya dari saat awal bangkit Ketua Pembangkang sehingga duduk yang kedua, kita tidak pernah mendengar adakah mereka menerima konsep yang diberikan oleh perwakilan kerajaan atau tidak. Kerana mereka tidak berani bersemuka sebab mereka sudah bersedia dari aspek dana semata-mata, Tuan Yang di-Pertua, tapi meninggalkan aspek komunikasi dua hala, forum dan juga bertukar-tukar fikiran dengan pihak sekolah. Sebelum saya masuk bidasan satu-satu, sila. Apa rasionalnya anda melihat fakta kes hanya di Kuala Muda saja? Bagaimana dengan tempat lain? Yang berhormat, sabar. Saya akan jelaskan dan saya akan buktikan juga anda mengakta dulang paku serpeh. Anda juga yang lebih sebenarnya. Kita mulakan dengan bidasan kepada pembangkang kedua. Pembangkang kedua cuba untuk membidas timbalan timbalan Perdana Menteri saya mengatakan bahawa sekiranya ibu bapa pada hari ini tidak tahu tentang apa-apa isu, bolehlah dapatkan pengetahuan dalam mesyuarat PIBG. Namun persoalan paling agung dalam Dewan Perdebatan, pernah atau tidak kita dengar daripada mana-mana di meja perwakilan pembangkang untuk tunjukkan penglibatan optimum ibu bapa dalam mesyuarat PIBG. Peratusan ibu bapa dalam PIBG ini membuatkan mereka mengetahui tentang keadaan semasa anak-anak di sekolah. Juga tidak pernah ditunjukkan. Kalau ada, saya tuntut yang ketiga dan yang keempat, buktikan keterlibatan optimum oleh ibu bapa dari aspek perlembagaan 1, 3 dan 4 ini menunjukkan perkara ini tidak perlu dikaji semula. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau bercerita dalam penghujahan, katanya di sekolah lama beliau sudah disediakan 16 papan pintar dan sumbangan dana kepada para pelajar. Inilah sebabnya Tuan Yang di-Pertua, kami tidak mahu berbincang tentang dana dan kewangan daripada PIBG. Kerana apa? PIBG sudah menjalankan peranan dan tanggungjawab mengikut fungsi mereka yang terhad, iaitu menyediakan dewan semampu yang boleh. Jadi perkara ini sudah berada pada tahap yang baik. Tidak perlu dibincang
dibincangkan. Yang perlu dibincangkan adalah bagaimana komunikasi dua hala, bagaimana forum yang perlu dijalankan dengan pihak sekolah bagi menyelesaikan masalah anak-anak dan juga meningkatkan prestasi pendidikan mereka. Itu yang perlu ditunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Sebab itulah hujah ini sebenarnya tidak bertepatan dengan tuntutan usul perdebatan. Bergerak kepada masalah Ketua Pembangkang. Hari ini Ketua Pembangkang dalam penghujahan juga bercerita tentang bagaimana dalam penghujahan beliau ceritakan kepada kita apabila ada masalah di Kelantan, ibu bapa hadir untuk memberikan bantuan dari aspek kewangan. Dua penceritaan. Kata beliau dalam hujah ini hendak meningkatkan komunikasi lokaliti. Namun sepanjang penghujahan, pernah tak ataupun kita mendengar daripada Ketua Pembangkang apa keadaan peningkatan komunikasi lokaliti yang dilakukan oleh PIBG di Kelantan ini sehingga menyebabkan perkara ini tidak perlu dikaji semula. Tidak pernah diceritakan. Fasa kedua, beliau bercerita tentang sumbangan dana kepada mangsa-mangsa banjir, pelajar-pelajar banjir ini. Inilah keadaan yang sudah pada tahap yang baik. PIBG sudah menjalankan fungsi mereka untuk membantu dari aspek kewangan. Dan yang paling penting, apa keadaan beliau mengaku dulang paku serpeh mengata orang beliau yang lebih? Sebab selepas bercerita tentang satu isu di Kelantan, beliau terus dengan simplistiknya mengatakan pada hari ini PIBG di seluruh Malaysia ini sudah berada pada tahap yang baik. Itu kesilapan di meja perwakilan pembangkang yang pertama tidak mahu menerima kewajaran pemfokusan perdebatan kita dan yang kedua tidak menjawab langsung tuntutan perdebatan. Kerana apa? Sekiranya mereka berkongsi aspirasi yang sama dengan kami di meja perwakilan kerajaan untuk meningkatkan potensi murid kita, kita perlu menyelesaikan atau sekurang-kurangnya kita perlu mengurangkan masalah keciciran murid. Kita perlu galakkan kerjasama, forum, pertukaran fikiran dengan ibu bapa untuk masalah ini. Dan yang kedua, kita perlu untuk menyelesaikan masalah akademik dalam kalangan pelajar kita kerana kita tidak mahu ibu bapa lepas tangan begitu sahaja. Kerana ibu bapa lah yang paling dekat dengan anak-anak untuk membantu meningkatkan prestasi akademik mereka. Ini fahaman yang tidak pernah disambut baik di meja perwakilan pembangkang. Maka saya kira usul pada hari ini wajar untuk diterima. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Baiklah warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan masih dengan usul yang sama. Sudah tiba masanya sumbangan PIBG dikaji semula dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Nurul Nadiah binti Cik Rahim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan di meja kerajaan, proksi pembangkang serta sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan saya ucapkan. Hari ini usul masih kekal sama. Sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dikaji semula. Kami di perwakilan pembangkang tampil dengan premis yang lebih rasional. Kami katakan belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ini dikaji semula. Melihat kewajarannya kepada status quo yang mana matlamat dan objektif PIBG sudah mencukupi untuk menyumbang kepada keperluan sekolah. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya cerakinkan bidasan saya pada hari ini kepada dua bahagian. Pertama daripada aspek kontekstual, yang kedua daripada aspek penghujahan Perdana Menteri, Menteri kedua dan saya akan komen juga Menteri yang ketiga dalam Dewan Persidangan pada hari ini. Kita pergi kepada bahagian yang pertama daripada permasalahan kontekstual di meja kerajaan seawal bangkitnya Perdana Menteri pada hari ini. Permasalahan pertama, saya kira merupakan permasalahan sifat juang dan keberanian meja kerajaan pada hari ini kerana mereka cuba untuk mengecilkan skop perbahasan kepada 3 perkara sahaja daripada 5 perkara. Kenapa? Kata mereka kerana 2 perkara lagi sudah mencapai tahap optimum. Namun kami tuntut daripada Ketua Pembangkang sampai saya sekarang ini, apakah keadaan optimum 2 perkara lagi itu sehingga mereka hendak singkirkan perkara itu daripada Dewan Perbahasan. Dan hari ini mereka
memilih untuk bercerita juga mengenai keciciran. Tuan Di-Pertua Dewan, kalau mereka menceritakan mengenai keciciran sudah pun turun. Jadi apakah rasional mereka hendak bercerita juga mengenai keciciran? Kalau mereka kata mereka hendak bincang 3 sahaja kerana 3 belum optimal. Tapi keciciran juga sudah turun. Tapi mereka memilih untuk membicarakan perkara tersebut juga. Maka apakah rasional mereka cuba mengecilkan skop perbahasan dalam Dewan Persidangan? Kami di perwakilan kerajaan tampil dengan semangat juang yang lebih berani walaupun perempuan melawan jejaka-jejaka di seberang sana. Kami luaskan skop perbahasan pada hari ini, kami lihat secara holistik dan juga lebih adil dan saksama untuk semua. Tuan Di-Pertua Dewan, hari ini kita tuntut bagaimana yang ketiga pula menuntut kami, kata mereka kami yang kena tunjukkan keadaan optimum tersebut. Tuan Di-Pertua Dewan, hari ini kerajaan yang pertama membangkitkan situasi optimum tersebut. Maka mereka lah yang perlu buktikan. Saya kira hari ini masalah mereka cuma baca daripada 3 skop tersebut. Sebab itu mereka memilih untuk berbicara daripada 3 itu sahaja. Tuan Di-Pertua Dewan, perlu difahami dalam persidangan kita. Tuan Di-Pertua Dewan, hari ini kita melihat bagaimanakah yang kedua lebih banyak permasalahannya. Pertama, bangkit beliau berkata kalau kami hendak katakan belum tiba masanya, beliau kata bila? Itu bukanlah persoalan perdebatan yang berhormat. Kerana hari ini kita hendak melihat analisis perlu ataupun tidak kita kaji semula. PIBG bukan kita hendak membincangkan bila kita hendak kaji semula tidak adil dan juga tidak betul pertikaian di meja kerajaan pada hari ini. Sebelum saya teruskan, saya persilakan Yang Berhormat Syarizan. Pertama, saya belum sampai, agak-agak jam bila sampai, nyatakanlah masanya. Yang kedua, anda mengatakan penurunan berlaku kepada keciciran murid. Buktikanlah keciciran murid itu menurun disebabkan oleh forum ibu bapa. Yang Berhormat, hari ini reaksi saya mengenai keciciran murid kerana mereka katakan mereka tidak mahu bincang 2 perkara kerana perkara itu sudah optimum. Jadi saya katakan keciciran murid pun sudah turun. Kenapa mereka nak bincangkan juga? Itulah analisis perwakilan kerajaan yang gagal dalam Dewan Perbahasan pada hari ini, Tuan Di-Pertua Dewan. Dan hari ini saya lihat bagaimanakah keseluruhan kes kerajaan sebenarnya gagal kerana mereka menggelapkan satu bahagian daripada usul perbahasan kita pada hari ini. Kalau kita teliti dan kita amati, penceritaan mereka di meja kerajaan, mereka menceritakan apakah masalah-masalah di sekolah. Namun apakah dia peranan PIBG yang gagal dalam masalah tersebut sehingga mereka katakan PIBG perlu dikaji semula. Mereka gagal untuk membuktikan usul secara keseluruhan yang mereka gagaskan sendiri. Namun mereka cuma buktikan di awal usul sahaja, tidak mereka lanjutkan kepada titik pertikaian perdebatan pada hari ini. Itulah kegagalan kes di perwakilan kerajaan yang saya kira meranapkan keseluruhan perjuangan mereka di meja kerajaan pada hari ini. Dan kita lihat bagaimanakah hari ini, yang kedua, kita lihat pembidasan daripada aspek penghujahan satu persatu. Jadi sebelum saya masuk kepada penghujahan, saya persilakan dulu Yang Berhormat. Sekadar peringatan, di meja perwakilan kerajaan kami tidak pernah untuk menghukum gagal semua PIBG. Apa yang kami katakan, ada PIBG menjalankan tugas tapi belum optimum kerana ada 3 daripada perlembagaan ini belum dipatuhi. Respon? Yang Berhormat, mana hari ini anda bersetujulah dengan kami bahawa PIBG ini sudah pun mantap, sudah pun kukuh. Tidak perlu untuk kita kaji semula kerana sudah pun memberikan peranannya. Cuma belum optimum kata beliau yang tidak pernah beliau berikan kayu ukur. Tetapi kita tidak boleh menafikan bagaimanakah PIBG menjalankan sumbangan-sumbangannya untuk memenuhi kemenjadian dan juga keperluan sekolah. Tidak boleh kita menafikan perkara tersebut dalam Dewan Persidangan. Tidak boleh mereka tuntut bahawa hari ini PIBG perlu untuk sampai menggubal dasar dan sebagainya. Saya teruskan dengan penghujahan di meja kerajaan. Yang pertama, mereka bercerita mengenai masalah keciciran. Saya ungkit kembali, kalau mereka hari ini, kenapa mereka tidak keluarkan keciciran? Kerana keciciran sudah pun menurun. Ada datanya, namun kalaulah kita nak membincangkan keciciran, maka kita bersidang dalam sidang yang lain pula Tuan Di-Pertua Dewan. Hari ini yang pertama, mereka bercerita bagaimana 175,304 kanak-kanak sekolah rendah tidak mahir membaca dalam literasi berkenaan dengan keciciran SPM dan keciciran prasekolah pada tahun 2021. Tuan Di-Pertua Dewan, bidasang agung saya kepada keseluruhan penghujahan meja kerajaan
Apakah peranan PIBG yang gagal dalam permasalahan ini sehingga mereka katakan PIBG itu yang dihukum, yang perlu untuk dikaji semula. Tidak pernah ditunjukkan dalam Dewan Perbahasan. Sedangkan di perwakilan kami telah tunjukkan bagaimanakah PIBG ini memainkan peranan penting untuk menangani masalah-masalah berkaitan akademik Tuan Yang di-Pertua Dewan selari dengan objektif penubuhan dan juga matlamat PIBG tersebut itu sendiri. Bermakna hari ini PIBG tidak perlu untuk dikaji semula. Saya bawakan satu analogi yang cukup mudah untuk kita lebih faham. Pada hari ini, apabila saya ada sebuah kereta yang masih lagi berkeadaan baik Tuan di-Pertua Dewan, namun saya tidak pandai memandu, maka hari ini wajarkah kita kaji semula dan memodifikasi kereta tersebut? Sedangkan masalah lahir daripada saya yang tidak pandai memandu. Bermakna hari ini elemen di dalam PIBG tersebut sudah pun mencukupi, sudah pun cukup cantik dan tidak perlu untuk kita kaji semula. Maka keseluruhan penghujaan mereka run up sebenarnya kerana mereka tinggalkan satu bahagian dan mereka tidak pun berjaya membuktikan usul yang mereka gagaskan pada hari ini Tuan di-Pertua Dewan. Jadi saya teruskan dengan penghujahan di meja kerajaan. Menteri yang kedua bercerita bagaimanakah berkenaan dengan PPSMI dan juga saya makan pada hari ini yang kedua menuduh kami katanya adakah kami ini hendak meminta supaya disamakan PIBG dengan kerajaan persekutuan. Tuan di-Pertua Dewan, tuntutan ini tidak pernah kami lontar pun kepada mereka. Hari ini kami tunjukkan bagaimanakah PIBG di dalam kapasiti mereka saja. Mereka boleh menyumbang kepada keperluan yang diperlukan oleh sekolah. Membuktikan bahawa yang sedia ada sudah pun cukup cantik, sudah pun cukup keperluan sekolah. Tidak perlu untuk dikaji semula. Maka usul pada hari ini wajar untuk ditolak. Mohon membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Baiklah, sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada dua perwakilan kerajaan dan juga perwakilan pembangkang. Keris Azimat Penuh Sakti dijaga rapi Pewaris Sultan. Lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan. Dan kini ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada perwakilan kerajaan dan juga pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Dan suka untuk saya ingatkan, soalan daripada pihak juri akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Dan dalam sesi ini juga diingatkan kepada para pembahas, tiada perbincangan dibenarkan. Maka bagi memulakan sesi bahas terbuka, dipersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Juri kelima menjadi pilihan hati. Baiklah, kini dipersilakan juri kelima Puan Sarimah binti Awang untuk mengemukakan soalan kepada Menteri Keempat. PIBG seperti elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Saya ulang. PIBG seperti elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Baiklah, Menteri Keempat, anda sudah pun mendengar soalan yang dikemukakan oleh pihak juri dan kini masa persediaan selama 1 minit diberikan kepada pihak anda. Dan masa anda 1 minit bermula dari sekarang. Pada Yang Berhormat, masa persediaan anda selama 1 minit sudah pun tamat dan kini Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat, Mahendran dan Lelaki Duraisami untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya hulurkan kepada Tuan Speaker Dewan, perwakilan pembangkang yang saya sanjungi, perwakilan kerajaan yang saya muliakan. Seterusnya sidang penonton yang sudi untuk melapangkan masa. Tuan-tuan dan puan-puan, agak pahit untuk kita terima kebenaran ini untuk kita telan secara bersama-sama. Namun tidak mengapa, saya cuba untuk menjawab soalan spontan ini. PIBG seperti elok kata dalam muafakat, luar kata di luar muafakat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apabila kita kaji semula, PIBG ini sebenarnya merupakan pemegang taruh utama dalam institusi pendidikan. Namun kita tertanya-tanya, walaupun PIBG ini sudah ada, betapa sumbangan mereka ini boleh untuk menjana kepada aspirasi pendidikan yang telah kita perjuangkan selama ini. Maka saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kedua perkara ini
tidak boleh untuk kita jadikan sebagai kayu ukur kepada kejayaan PIBG dan akhirnya menjawab kepada soalan luar kata di luar muafakat ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, saya tunjukkan kepada anda bagaimana sikap ibu bapa yang melepaskan batuk di tangga. Saya buktikan kepada anda berdasarkan kajian yang telah pun dilakukan oleh Muhammad Al-Muazzam Zamnil daripada Fakulti Pendidikan berkenaan peranan ibu bapa dalam PIBG di Kulai Johor, membuktikan kepada anda sebab-sebab ibu bapa tidak memainkan peranan dalam PIBG ialah disebabkan oleh 3 perkara. Pertama, tiada masa kerana sibuk. Yang kedua, isteri dan suami tidak mahu untuk turut serta dalam PIBG. Dan yang ketiga, kurang minat terhadap masalah-masalah yang dihadapi di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Disebabkan ketiga-tiga perkara ini, mereka melepaskan batuk di tangga dan sebenarnya tidak bertindak untuk menyelesaikan masalah yang kita alami secara bersama Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tunjukkan kepada anda, misalnya daripada data yang telah pun kita terima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 100,000 orang pelajar tercicir daripada sistem pendidikan pada hari ini. Hari ini kita sedar, ibu bapa sudah pun memberikan sumbangan kewangan kepada sekolah untuk pembangunan. Namun tanpa kita sedar, mereka hanya melepaskan batuk di tangga dengan hanya memberikan kewangan semata-mata tanpa memberikan sumbangan untuk kita menyelesaikan masalah keciciran ini dari akar umbi. Sebab apa? Hari ini, kalau betul lah murid-murid itu tidak boleh untuk hadir ke sekolah, sepatutnya mereka perlu turut serta dalam PIBG untuk menyelesaikan masalah ini dari akar umbi, untuk membincangkan kepada pihak sekolah apa masalah yang dihadapi oleh mereka supaya kita bermuafakat dalam menyelesaikan masalah ini dari akar umbi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya teruskan, saya persilakan yang ketiga. Yang berhormat, kalau ibu bapa tidak mahu menyertai aktiviti PIBG, itu permasalahan pada ibu bapa. Perlu kita beri motivasi dan nasihat kepada mereka. Bukan kita kutuk PIBG Tuan Yang di-Pertua Dewan. Inilah masalahnya bila kita sebut PIBG sudah ada persatuan ibu bapa dan guru. Jika ibu bapa sendiri tidak mempunyai motivasi, apalah gunanya PIBG dalam sistem pendidikan kita? Inilah perkara yang perlu untuk anda persetujui secara bersama. Kalau motivasi itu sudah kurang, anda sekarang sudah bersetuju bahawa motivasi ibu bapa sudah kurang. Jadi, penyertaan PIBG ini tidak menyeluruh dan belum mencapai optimum dalam kita mengaspirasikan kepada 5 perjuangan perlembagaan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rangkuman dalam soalan spontan ini telah pun saya tunjukkan kepada anda bagaimana usaha PIBG ini memang perlu untuk kita sanjung secara bersama-sama. Namun, disebabkan oleh tiadanya muafakat, tiadanya sikap bertanggungjawab dalam kalangan ibu bapa ini seperti Ena dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing dan melepaskan batuk di tangga, akhirnya menggagalkan aspirasi kita bersama untuk kita menjayakan objektif utama yang telah pun anda bawa dalam Dewan Perdebatan untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kita. Saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri keempat. Baiklah, sesi bahas terbuka diteruskan lagi dengan bahas terbuka daripada perwakilan pembangkang. Maka dipersilakan pembangkang keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada barisan juri kecuali daripada juri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya memilih ketua juri. Ketua juri, baiklah dipersilakan Yang Berusaha Dr. Rosdi untuk mengemukakan soalan kepada pembangkang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Soalan saya, sejauh manakah pematuhan PIBG terhadap Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan PIBG 1998? Mohon penjelasan. Saya ulang, sejauh manakah pematuhan PIBG terhadap Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan PIBG 1998? Mohon penjelasan. Baiklah Yang Berhormat, anda telah mendengar soalan daripada pihak juri, maka masa 1 minit untuk persediaan diberikan kepada Yang Berhormat dan masa 1 minit Yang Berhormat bermula sekarang. Baiklah Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan untuk Yang Berhormat meneliti soalan spontan tersebut sudah pun tamat
Dan dengan ini Dewan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat Cik Azizun binti Cik Mud Elias Mahmud untuk menjawab persoalan yang telah diajukan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih buat Tuan Yang Dipertua, barisan pihak kerajaan, pembangkang, seterusnya ahli-ahli yang bersidang pada hari ini. Soalan terbuka yang dikemukakan berbunyi begini. Sejauh manakah pematuhan PIBG terhadap Akta Pendidikan 1996 Peraturan PIBG 1998? Tuan Dipertua, PIBG adalah merupakan satu persatuan yang wajib ditubuhkan di sekolah dengan adanya carta organisasi tertentu yang didaungi oleh guru besar, pentadbir dan juga wakil daripada ibu bapa dan juga guru. Di situ ada perlembagaan-perlembagaan yang termaktub untuk PIBG. Jadi, untuk persatuan PIBG ini dia bergerak mengikut perlembagaan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan juga mengikut lokaliti yang berada di sekolah tersebut. Namun, PIBG ini terus dipantau oleh PPD dan juga JPN di atas program dan juga peruntukan-peruntukan ataupun sumbangan-sumbangan yang diambil daripada para ibu bapa untuk menampungi dananya. Kerana kita tahu bahawa setiap PIBG mesti diwajibkan untuk membuat mesyuarat agung PIBG sekali setahun. Yang mana minit mesyuarat agung ini telah dihantar kepada JPN untuk dilihat apakah PIBG ini bergerak pada landasan yang betul. Sumbangan yang dituntut juga tidak bolehlah dibuat ataupun dikutip. Sekiranya hari ini di Mesyuarat Agung PIBG, besok kita menerus mengutip sumbangan dan membuat program. Selagi kita tidak mendapat kelulusan bertulis daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan masing-masing. Jadi sejauh mana pematuhan PIBG ini terhadap Akta Pendidikan 1998, walaupun PIBG ini merupakan satu persatuan yang dianggotai oleh ibu, bapa dan juga guru, namun pematuhan terhadapnya masih lagi dipantau oleh pemegang taruh seperti PPD dan juga JPN. Dan kita ada majlis pemuafakatan PIBG di peringkat PPD, di peringkat JPN dan juga di peringkat kebangsaan. Justru pada hari ini kita melihat bahawa PIBG ini memberikan peranan yang cukup besar terhadap sistem pendidikan kita. Dan berkenaan dengan usul pada hari ini, kita mesti menerima bahawa belum tiba masanya sumbangan persatuan PIBG dikaji semula. Kerana kita melihat kepada kepentingan PIBG itu sendiri. Terima satu izin laluan. Yang Berhormat, saya nak tanya, kalaulah hari ini kita ada masalah keciciran, bagaimana sumbangan yang ada pada PIBG ini boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Okey, respon kepada soalan yang berhormat. Agaknya berhormat di sana tertinggal satu perkataan bahawa persatuan ibu bapa dan guru. Di dalam persatuan ini kita masih ada lagi entiti guru. Jadi di sinilah wujudnya sentiasa ada perbincangan antara guru kerana guru adalah merupakan ibu bapa juga. Jadi setiap permasalahan yang ada dalam PIBG sudah tentulah guru tidak akan melepaskan begitu saja. Sebab itulah bila ada masalah keciciran, kita ada ziarah cakna yang mana guru dan ibu bapa turun sendiri ke kampung-kampung untuk melihat situasi yang sebenar. Inilah yang gagal diberikan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Jadi kita melihat kepada fungsi ibu bapa yang cukup besar dalam membantu sekolah menangani masalah. Jadi usul pada hari ini wajar kita bangkang 100%. Terima kasih diucapkan pada Yang Berhormat Pembangkang keempat, dan demikianlah tadi sidang Dewan hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua perwakilan kerajaan dan pembangkang. Dan hadirin sidang Dewan yang dimuliakan, kini tibalah masanya untuk sesi penggulungan, dan tanpa melengahkan masa dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat sekali lagi untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan dari perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang bersidang pada hari ini. Tibalah kita ke arena pergulungan, satu arena yang cukup tenang tanpa izin dahuluan. Di arena ini kita akan sama-sama analisis apakah permasalahan terbesar yang dihadapi oleh pihak kerajaan pada hari ini. Saya akan mengukuhkan penghujaan di pihak pembangkang dan akhir sekali saya akan membuat timbang tara agar usul perdebatan pada hari ini ditolak 100% oleh seisi Dewan. Usul sudah tiba masanya sumbangan PI Ibu Bapa, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Bagi kami di meja pembangkang tetap menegaskan bahawa belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa PIBG dikaji semula. Kesilapan terbesar di pihak kerajaan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan. Seawal bangkit yang pertama sehingga yang keempat, seolah-olah meninggalkan satu perkataan yang penting dalam persatuan PIBG. Di mana tertinggalnya? Bangkit yang pertama sehingga yang keempat membincangkan persatuan ibu bapa, ibu dan bapa. Di mana letaknya kedudukan seorang guru dalam persatuan ibu bapa dan guru tadi? Inilah yang tidak dibincangkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Seterusnya, pihak kerajaan juga seolah-olah takut untuk berdebat pada hari ini kerana tidak ingin membincangkan tentang masalah fizikal dan juga keuangan. Dan telah dibangkitkan kepada pihak kerajaan bila tiba. Bila tiba, dia tidak akan tiba sampai bila-bila. Kerana pendidikan kita berlangsung sepanjang hayat. Selagi ada sekolah, selagi itulah ada masalah. Macam mana pihak pembangkang kerajaan menyatakan bahawa isu keuangan dan fizikal telah pun selesai. Sedangkan soalan fizikal ini, sekiranya hari ini atap bocor, adakah kita menjamin hari ini baiki, esok tidak bocor? Jadi PIBG terus memainkan peranan untuk mengatasi masalah fizikal dan keuangan. Sebab itulah kami di pihak pembangkang menegaskan bahawa di Dewan Perdebatan pada hari ini kita harus membincangkan keupayaan PIBG dalam 5 elemen yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Kita tidak boleh meninggalkan elemen fizikal dan keuangan. Kesalahan major yang ketiga daripada pihak kerajaan pada hari ini, membawa usul tentang PIBG perlu dikaji semula. Namun sepanjang perdebatan pada hari ini, kami tidak bertemu titik pertemuan di mana perlu dikaji semula PIBG. Sekadar melambatkan kegagalan PIBG. Tetapi di mana, kenapa kita perlu kaji semula? PIBG yang telah memberi sumbangan yang penting kepada sekolah. Tuan Yang Dipertua, hujah dari pihak kerajaan juga tadi berjanji untuk mengatasi, membentangkan tentang isu keciciran dan juga pencapaian murid yang gagal diatasi oleh PIBG yang menyebabkan ia perlu dikaji semula. Namun tidak diberikan dengan teliti. Berbanding dengan kami di pihak kerajaan, di awal perbahasan kami tetap menegaskan bahawa belum tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Melihat kepada mampannya PIBG dan juga jasa-jasa yang dibuat oleh PIBG di sekolah yang mampu memberi impak besar. Jika pihak kerajaan menuntut kami untuk memberikan tentang forum, pertukaran fikiran dan juga sebagainya, kita perlu sedar bahawa setiap ada dasar, JPN dan kementerian sentiasa membuat roadshow dengan izin Yang Dipertua untuk memberi penerangan kepada ibu bapa tentang apa perubahan-perubahan dasar yang berlaku. Jadi di sini jelaslah kepada kita seisi Dewan. Usul pada hari ini sudah tiba masanya sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru dikaji semula. Wajar ditolak sebulat suara dengan melihat kepentingan dan keupayaan PIBG yang ada di sekolah sekarang. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang dan seterusnya Dewan akan meneruskan sesi penggulungan daripada pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih buat Tuan Yang Dipertua Dewan bertemu kembali dalam arena penggulungan. Dalam arena penggulungan ini, saya cuba akan menjernihkan semula segala kekotoran yang telah pun dilakukan oleh perwakilan pembangkang. Pertama sekali, penafian mereka ialah apa keadaan kita perlu kaji semula
tidak perlu dikaji semula. Kalau kita dengar dengan baik-baik, keadaan perlu dikaji semula di peringkat mereka, kita perlu untuk mengkaji, kita tidak perlu untuk mengkaji sebab kita sudah memenuhi kelima-lima objektif dalam PIBG ini. Sampai ke saat ini, pernahkah kita dengar kelima-lima perkara ini mereka buktikan dalam Dewan Perdebatan? Tidak pernah ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekadar menyentuh tentang infrastruktur, sekadar menyentuh tentang kewangan. Adakah kedua-dua perkara ini menjawab 5 objektif yang sendiri anda telah bawa dalam Dewan Perdebatan pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan? Kedua, mereka juga tidak pernah pun menyatakan kepada kita adakah untuk mereka menerima pendefinisian ataupun tidak. Sekadar melambakkan kepada masalah di peringkat mereka sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan dalam perdebatan pada hari ini, kenapa kita tidak mahu untuk membincangkan kelima-lima perkara? Telah kami tunjukkan hari ini status quo semasa sudah menunjukkan keadaan yang baik. Kewangan kita sudah baik di peringkat PIBG. Bukan sekadar PIBG. Kita sudah ada dana daripada kerajaan untuk kita mengatasi sekolah daif dan sebagainya. Jadi dalam keadaan kesempurnaan ini, kenapa kita perlu untuk mengkaji semula? Sebab itu, ketiga-tiga perkara lain perlu untuk kita membuat perbandingan dan analisis pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan perkara yang kami tunjukkan pada hari ini, forum, rundingan, bertukar fikiran, ada pernah mereka bertembung perkara ini? Tidak pernah langsung sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang ketiga, mereka juga tanya, apa keadaan optimum di perwakilan kerajaan pada hari ini? Telah kami tunjukkan. Daripada 5 perkara, kalau anda jawab 2/5 sudah optimum, 3/5 ini belum optimum di peringkat kami. Sebab itu kami ingin membincangkan ketiga-tiga perkara ini untuk kita mengkaji semula supaya PIBG ini mampu untuk memainkan peranan mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang keempatnya, saya kira cukup lucu juga, membawa tentang akronim PIBG. Hari ini kita tidak boleh untuk memisahkan elemen guru semata-mata untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan kita pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kalau begitu, hari ini cukuplah kita membahaskan PIB sahaja. Tidak perlu untuk kita membawa elemen guru dalam perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya kira ini ialah satu tuduhan yang boleh untuk kita tolak daripada pandangan yang keempat di seberang sana Tuan Yang di-Pertua Dewan. Disebabkan oleh 5 masalah asas ini, hujah-hujah mereka juga boleh untuk kita tolak ke tepi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah pertama mereka menceritakan kepada kita banjir di Kelantan dan sebagainya. Hari ini kami tidak pernah menafikan infrastruktur kewangan ini sudah cukup baik. Sebab itu kita tidak mahu untuk meninggalkan perkara-perkara ini. Dan hujah kedua mereka menunjukkan kepada kita infrastruktur, kewangan dan sebagainya sudah berada dalam keadaan baik. Ini juga perkara-perkara yang telah pun kami bidas di peringkat awal lagi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Timbang tara perdebatan hari ini sebenarnya untuk perwakilan pembangkang bertembung dengan kes perwakilan kerajaan, boleh sahaja mereka tunjukkan kepada kita bahawa usaha yang telah pun dilakukan oleh PIBG seperti mereka sudah mengadakan forum, mereka sudah pun melakukan pertukaran buah fikiran, mereka sudah pun berbincang antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh sahaja untuk mereka membawa ketiga-tiga perkara ini untuk membangkang kepada usul perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi dalam perdebatan pada hari ini, sumbangan perwakilan pembangkang tidak pernah ada. Sebenarnya mereka boleh tunjukkan tetapi mereka tidak ada pemegangan mereka sendiri untuk menjawab perkara-perkara ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Berbanding di perwakilan kerajaan, kami telah berjaya tunjukkan kepada anda kenapa sudah tiba masanya pada hari ini kami melihat kepada perkara 1, 5, 1, 3 dan juga 4 ini supaya kita mahu untuk mengoptimumkan dalam memenuhi asas perlembagaan PIBG ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hari ini bukan usaha kami untuk merendah-rendahkan PIBG ini. Namun selama ini kita fikir PIBG ini ialah segala-galanya. Rupa-rupanya mereka hanya membantu kewangan sahaja dengan meminggirkan usaha-usaha lain seperti buah fikiran, rundingan dan sebagainya untuk kita mengatasi masalah pendidikan yang semakin melarat di negara kita. Saya mohon dengan usaha mengkaji semula ini, kita boleh mengembalikan matlamat PIBG dalam merealisasikan aspirasi pendidikan kita. Saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Yang Berhormat Menteri Keempat. Maka sidang Dewan Yang Mulia berakhirlah sudah sesi perbahasan pada saringan 3 sidang 5 pada pagi ini.
Jadi, ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan ditangguhkan pada jam 11.20 pagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sidang Dewan dikasihi, tiada sebarang keputusan yang akan diumumkan untuk sesi ini. Untuk itu, sidang ditangguhkan sehingga keputusan diumumkan semasa sesi majlis perasmian penutup esok. Sidang Dewan bersurai. Sekian dan terima kasih.